ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih dalam bab pada menyatakan kelebihan jihad, hadis yang ke-1317 dalam kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis yang ke-1317, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadar an qital Badr faqala ya Rasulullah ghibtu an awwal qital qatalta al-musyrikin la inillahu ashhadani qital al-musyrikin la yariyanna Allahu ma asna' falamma kana yawm Uhud inkashafa al-muslimun فقال إني اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنيه فقال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه إلى آخرها الأحزاب 23 متفق عليه وقد سبق في باب المجاهدة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, bapa saudaraku Anas bin Nadar tak sempat menyertai peperangan Badar. Peperangan Badar adalah perang yang pertama yang berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Lalu dia bertemu Nadar ni, Anas bin Nadar ni adalah seorang daripada Ansar. Dia juga adalah Al-Khazraji. Dia orang Bani Khazraj. Dia jumpa, bila habis perang tu, dia jumpa dengan Nabi. Dia beritahu, ya Rasulullah, saya telah tidak menyertai perang yang pertama yang Tuan berperang dengan orang-orang musyrikin. Sekiranya Allah berikan ruang untuk saya menyaksikan peperangan dengan orang musyrikin, la yarayannallahu ma asna', nescaya Allah akan dapat melihat apa yang aku lakukan. Bukan dengan makna dia mencabar Allah, tapi dia nak sebut apa? Dia nak sebut kesungguhan dia. Kalau dia menyertai peperangan, apa-apa peperangan, maka nescaya Allah Ta'ala akan nampak tentang Allah Ta'ala dia akan membuktikan kepada Allah tentang kesungguhan dia di dalam berperang. Seperti mana ayat Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa zakaru kal unsa. Maryam pernah menyebut, ibu Sayyidatina Maryam, dia pernah menyebut, ya Allah, sesungguhnya aku letakkan anakku ini seorang perempuan. Bukan dengan makna dia menentukan, tetapi dia mengharapkan. Demikianlah Anas bin Nadar pak menekan kepada Anas bin Malik. Dia kata, kalaulah Allah beri ruang untuk aku lihat peperangan dengan musyrikin, nescaya Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Falamma kana yawma Uhud, pada hari Uhud, hari peperangan Uhud. Perang Uhud ni berlaku pada tahun yang ke-3 Hijrah. Wankashafal muslimun, ini adalah suasana yang berlaku di hujung bila mereka meninggalkan Jabal Rumah. Maka pada waktu itu orang Islam berselerak. Maka bangunlah
Anas bin Nadar, dia kata, Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, saya berlepas diri denganmu dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka itu, yakni sahabat. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya juga berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni orang musyrikin. Orang musyrikin main serang Nabi pun saya tak masuk campur, saya tak mau duduk bersama dengan mereka. Orang Islam yang lari daripada peperangan itu, yang lari daripada Jabal Rumah itu pun saya berlepas diri daripada mereka. Summa taqaddama, kemudian dia pergi ke depan, dia jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia kata kepada Sa'ad bin Mu'az, Al-jannata wa rabbin nadar, syurga dan demi Tuhan An-Nadar. Tuhan kepada, berujuk kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan kepada ayah dia. Sesungguhnya saya dapat mengecium bauan syurga. Lalu Sa'ad kata, lepas tu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, dia bagi komentar, dia kata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana', saya tak mampu buat apa yang dibuat oleh Anas bin Nadar. Kata Anas bin Malik pula, fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bis-sayfi, bila dia dah mati, kami dapati di badannya ini ada 80 lebih daripada tikaman-tikaman dengan pedang ataupun tusukan dengan anak panah. Wa wajadnahu qad qutil, kami dapati dia telah terbunuh, telah syahid. Tidak ada siapa pun yang dapat mengenalinya melainkan saudara perempuannya. Kata Anas, kunna nara, kami berpandangan, aw nazunnu, ataupun kami sangka. Ayat yang ke-23 surah Al-Ahzab ni diturunkan tentang Anas bin Nadar dan orang yang seumpama dengannya. Ayatnya berbunyi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada pejuang-pejuang yang membenarkan janjinya dengan Allah. Di kalangan mereka ada orang yang telah menunaikan janjinya. Dan kata Anas bin Malik, dia kata, saya sangka dan saya berpandangan ayat ini diturunkan tentang seorang yang kita namakan, yang dalam riwayat ini dinamakan sebagai Anas bin Nadar. Okey, itu hadisnya. Ceritanya macam ni. Ceritanya nak cerita tentang kelebihan syuhada, kelebihan jihad. Anas bin Nadar ni dia tak menyertai perang yang pertama. Dia kata bila dia tak sertai perang yang pertama, kerana perang yang pertama tu kita tahu asasnya Nabi keluar bukan nak perang. Nabi keluar nak ambil balik barang Nabi SAW dan barang orang-orang muslimin yang telah berhijrah daripada Mekah, dan barang mereka itu dirampas oleh orang-orang musyrikin. Nak ambil balik. Abu Sufyan waktu tu dia belum Islam, dia tahu. Maka dia buat rancangan untuk hantar tentera. Maka orang Islam ni diajak, bila disuruh untuk berperang ataupun bila berdepan dengan tentera, berdepan dengan pasukan musuh, mereka pun berperang. Okey. Berlakulah di lembah Badar, di peperangan Badar. Dia tak sertai perang tu kerana sikit saja orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, saya tak pernah perang lagi dengan orang musyrikin. Saya terlepas perang kali ini. Kalaulah Allah Ta'ala berikan kepada saya untuk menyaksikan peperangan dengan orang musyrikin, nescaya Allah akan tengok apa yang saya nak buat. Dan bila perang tersebut, bila orang-orang muslimin yang disuruh untuk menjaga Jabal Rumah, bukit pemanah tu, mereka lari turun kerana tengok waktu tu dah menang. Mereka lari turun. Akhirnya Khalid bin Walid yang masa itu belum Islam, dia buat satu pusingan, dia buat satu serangan hendak. Dan pada waktu itulah Anas bin Nadar ni kata, dia kata, aku dah nampak Kaabah, minta maaf, aku dah nampak syurga, aku dah bau-bauan syurga. Maka dia pergi ke depan, dan bila dia ditemui sebagai syahid, tak ada orang boleh kenal dia melainkan adik perempuan dia. Bila dibawa mai, kata Anas bin Malik tentang bapa saudaranya Anas bin Nadar,
terdapat 80 lebih daripada tikaman-tikaman yang ada di badannya. Anas bin Malik memberi komentar. Dia kata ayat yang Allah Ta'ala menghargai orang yang beriman, yang berjihad pada jalannya ini, ayat 27 surah Al-Ahzab ini, itu 23 surah Al-Ahzab ini, itu merujuk kepada Anas bin Nadar dan orang yang seumpama dengan Anas bin Nadar. Hadis yang kedua, wa an Samurata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu al-lailata rajulaini atayani fasa'ada bi al-shajarah فأدخلني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. Daripada Samurah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat pada malam tadi dua orang lelaki yang mendatangi saya. Lalu dibawa saya, diduduk di satu tempat yang tinggi daripada pokok. Fa'adkhalani, lalu saya dibawa fasa'idal bias syajar, mereka ragat pokok tu, dan mereka memasukkan saya ke dalam satu rumah. Hiya asadu wa afdal. Rumah itu rumah yang paling baik dan paling lebih, paling ada kelebihan. Saya tak pernah melihat rumah yang secantik rumah tersebut. Qala, keduanya berkata, amma hadhihi dar fadarus syuhada. Adapun rumah ini, itu adalah rumah syuhada. Hadis ni dalam hadis yang panjang, sebahagian daripada hadis yang panjang, yang kata Imam An-Nawawi dalam bab mengharamkan pengharaman pendustaan itu akan dibawa dan dijelaskan tentang hadis ini insya-Allah. Dalam Dalilul Falihin syarah ni, dia kata dua orang lelaki itu merupa di atas dua orang lelaki, dan mereka itu falamma tabayyana ba'da annahuma Jibril wa Mikail. Dua lelaki itu adalah Jibril dan Mikail. Dimasukkan ke dalam rumah. Dimasukkan ke dalam rumah yang cukup baik. Katanya keduanya berkata, amma hadhihi dar fadarus syuhada. Adapun rumah ini, maka rumah ini adalah rumah syuhada. Nak tunjuk tentang apa? Nak tunjuk tentang kelebihan kepada para syuhada. Orang yang berjihad pada jalan Allah akan ditentukan kepada mereka satu rumah di dalam syurga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang ketiga untuk malam ni, semua ni tentang kelebihan berjihad. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rabi' bin Barra binti Barra أن الربيع بنت براء وهي حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا حارثة innaha jinanun fil jannah wa inna ibniki asabal firdausal a'la. Dalam hadis yang ketiga ini disebut Anas bin Malik. Anas dia kata, satu hari Rabi' binti Barra, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni adalah ibu kepada seorang yang bernama Harithah bin Suraqah. Harithah bin Suraqah ni bin Al-Haris bin Adi daripada Bani Adi. Dia ni dia terbunuh sebagai syahid dalam peperangan Badar. Lalu kata ibu kepada Harithah ni, Harithah bin Suraqah, nama dia Rabi' binti Barra, dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak tuan ceritakan kepada saya apa dia cerita Harithah, apa keadaan Harithah lari? Dia telah terbunuh pada hari Badar. Kalau sekiranya dia di dalam syurga, sabartu, aku akan bersabar. Dengan makna aku tahu tentang kelebihan dia dan kedudukan dia yang tinggi dalam syurga, aku akan sabar. Sekiranya dia duduk wa in kana ghaira zalik, kalau sekiranya dia bukan duduk dalam syurga, sekiranya dia bukan duduk dalam syurga,
maka kata dia, ijtahadtu alaihi fil buka, aku akan menangis tambah-tambah lagi. Aku akan menangis bertambah-tambah lagi. Qala Al-Khattabi, aqarraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadha fayu'khadhu minhu al-jaz. Kata Al-Khattabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa, maka menunjukkan bahawa menangis seadanya itu dibolehkan. Tapi kalau dia kata dia nak meratap, maka ratapan itu adalah perkara yang telah diharamkan. Perkara yang telah diharamkan. Dan ada juga pandangan menyatakan ratapan itu diharamkan setelah perang Uhud. Adapun pada perang Badar, pada ketika itu ratapan itu tidak diharamkan lagi. Wallahu ta'ala alam. Jadi dia tanya kat Nabi, macam mana keadaan anakku Harithah? Kalau dia duduk dalam syurga, aku nak sabar. Sekiranya dia duduk dalam selain daripada syurga, dia tak sebut neraka, dia sebut fa in kana ghaira zalika, kalau dia tak yang macam demikian itu, yakni dia bukan duduk dalam syurga, ijtahadtu alaihi al-buka, aku nak menangis sungguh-sungguh atas kematian dia. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, ya umma Harithah, wahai ibu kepada Harithah, innaha jinanun, sesungguhnya syurga itu jinan. Jinan ni maksud dia ada banyak pintu. Jannatun kathirah, jamak kepada jannah itu adalah jinan. Sesungguhnya syurga ni ada pintu yang cukup banyak. Pintu yang cukup banyak. Wa inna ibnaki, dan anak kamu ni asabal firdaus al-a'la, dia telah mendapat syurga firdaus yang paling tinggi. Yang dikatakan syurga firdaus itu adalah syurga yang terhimpun padanya segala kebaikan. Cerita seorang ibu yang anak dia terbunuh, anak dia syahid dalam peperangan Badar. Dia mai jumpa dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi, sebenarnya macam mana kedudukan anak aku? Duduk dalam syurga ke macam mana ke? Kalau dah masuk syurga, aku nak sabar. Kalau selain daripada syurga, aku nak menangis sungguh-sungguh lagi. Nabi kata, innal jannata jinanun, innaha jinanun fil jannah, sesungguhnya syurga ni jinan. Dia ada syurga, dia bukan satu, dia banyak-banyak. Ada syurga dia ada macam-macam pintunya. Dan anak kamu, dia telah mendapat, dia telah diberikan kepadanya syurga firdaus al-a'la, syurga yang paling tinggi daripada firdaus. Nabi SAW sebut, Iza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, innaha awsatul jannah wa a'lal jannah wa arahu fawqal arshir rahman wa minhu tafajjara anharul jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW kata, bila kamu nak minta kepada Allah Ta'ala, mintalah syurga firdaus. Sesungguhnya dia adalah awsatul jannah, syurga yang paling baik, wa a'lal jannah, syurga yang paling tinggi, syurga yang paling tinggi. Dan daripada syurga firdaus inilah tafajjarul anharul jannah, akan terbitnya ayak-ayak sungai daripada sungai-sungai syurga. Kan kita baca, bila kita baca sebagai contoh dalam surah Al-Bayyinah, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Bila Allah Ta'ala gambarkan syurga, Allah Ta'ala akan gambarkan sungai. Apa di antara keindahan syurga ni? Keindahan syurga, di bawahnya itu akan mengalir air-air, akan mengalir sungai-sungai. Okey, akan mengalir sungai-sungai. Daripada mana sumber sungai-sungai dalam semua syurga itu? Itu adalah daripada syurga firdaus. Nabi kata kat kita, iza sa'altumullaha fas'alul firdaus, kalau kamu minta kepada Allah syurga, kamu nak minta kepada Allah, mintalah syurga firdaus. Sebab tu ramai orang kritik, ramai para sarjana kita kritik, orang sebut kata itu adalah syair munajat Imam Asy-Syafi'i. Sebenarnya Rabi'ah Al-Adawiyah kan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala narin jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Daripada awal ni. Dan ada orang sufi yang menyebut, kata jangan minta syurga,
Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila kamu nak minta dekat Tuhan, maka mintalah syurga al-firdaus. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Ya Allah, bagilah kepada aku syurga firdaus yang paling tinggi. Walaupun kita tahu kata kita tak layak, walaupun kita duk merasa kata kita tak layak, tetapi sebenarnya syurga firdaus al-a'la, syurga firdaus al-a'la ini adalah syurga firdaus yang paling tinggi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita memintanya. Jadi bila Ummu Harithah ni, mak kepada Harithah ditanya, macam mana kedudukan anakku? Nabi kata syurga ni ada bertingkat-tingkat, dan syurga ini yang paling baik daripada syurga ini adalah syurga firdaus, dan anak kamu berada dalam syurga firdaus. Hadirin mukminin rahimakumullah. Masih dalam bab kelebihan jihad. Hadis yang seterusnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ji'a bi abi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad mussila bih fawudi'a baina yadayhi fadhahabtu akshifu an wajhihi fanahani qaumi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya saya mendatangkan kepada Nabi, saya membawa bapa saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad muthila bih, telah dimisalkan dengannya. Maksud dia apa? Dia sedang menghadapi saat sakit yang bersangatan. Dia menghadapi saat sakit yang bersangatan. Fa wada'ahu baina yadayhi, lalu diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu akshifu an wajhihi, aku pi nak tutup mukanya. Aku pi nak tutup mukanya. Ai mutawajji'an lahu mimma massala bihil kufar. Fanahani qaum, lalu kaum aku melarangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha tashrifan lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, para malaikat telah menutupnya dengan ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya, kerana sebagai kemuliaan kepada orang yang berjihad dalam perang. Dia peristiwa ni berlaku bila? Peristiwa ni berlaku pada hari Uhud. Pada hari Uhud, qad mussila. Dia hadapi saat yang hujung-hujung lah. Saat yang hujung-hujung lah. Waktu tu sakit dah, hujung-hujung nak syahid dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak apa, biar pi masalah kaum depa ni baru Islam ni. Perang ni perang Uhud. Depa ni baru Islam tahun yang ketiga Hijrah. Dia kata tak apa, biar pi. Hak depa nak kata apa tu biar pi. Tapi Nabi kata sesungguhnya selama-lamanya malaikat telah menutupnya, memberikan bayangannya dengan bayangan sayap-sayap para malaikat sebagai kemuliaan kepadanya, yakni kepada orang yang berada dalam medan jihad. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang seterusnya 1321. Wa an Sahl bin Hunayf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashih. Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashih. Daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu katanya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid bisidqin, dengan benar, dia minta tu sungguh-sungguh. Bisidqin ay bisidqin fi soal, dia minta sungguh-sungguh. Kalau ada pun sebahagian orang minta doa tu, kadang-kadang dia tak perasan pun dia minta mati syahid, kan? Tuan-tuan, sambil-sambil duk garu belakang apa semua tu imam doa, wa amitna bi mauti syuhada, ya Allah matikanlah kami dengan mati syahid. Dia tak sedar apa pun, dia tak sedar habaq pun.
Ada pun yang dikatakan minta dengan penuh jujur ini adalah orang yang minta dia sendiri minta. Bisidqin, ketika mana dia minta kat Tuhan tu, dia minta dengan betul-betul. Ballaghahullahu, Allah Ta'ala akan sampaikannya pada kedudukan manazilash syuhada, pada kedudukan mati syahid. Wa imma ta'ala firashih, walaupun dia mati itu atas tempat tidur dia. Dia minta betul-betul untuk mati syahid, dia berusaha untuk mati syahid. Syahid ni dia ada kelebihan dan keutamaan dia yang cukup tinggi, tapi Allah Ta'ala tentukan dia tak mati syahid, dia tak mati dalam medan peperangan. Kalau macam tu, macam mana kedudukannya? Kedudukannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballaghahu Allahu manazilash syuhada, dia akan dapat kedudukan para syuhada. Wa imma ta'ala firashih, walaupun dia mati di atas tempat tidur dia. Syarat dia apa? Bisidqin, dia minta tu dengan jujur, betul-betul dia minta itu dengan benar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba asy-syahadata sadiqan u'tiha wa lam tusibhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminta syahadah, meminta syahid, sadiqan, dalam keadaan yang benar, dia seorang yang benar, u'tiyaha walau lam tusibhu, dia akan diberikan kepadanya walaupun dia tidak menyertai sebarang perang. Makna dia tak dapatlah apa yang dinamakan sebagai syahid. Dia kata apa? Walau lam tusibhu bi an lam yamut syahida, walaupun dia tak mati syahid, dia tak mati dalam peperangan, dia tak mati dalam keadaan dia berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun macam tu, dia tetap dikira sebagai mati dia itu dianggap sebagai mati syahid. Itu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis yang ke-1323, tinggal. Hadis yang ke-1324. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta malat asy-syams ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. Daripada Abdullah bin Abi Aufa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hari, yakni dalam beberapa hari dia duk tunggu ataupun dia duk nak bertemu dengan musuh. Maksud dia dalam persiapan nak menghadapi musuh ni, intadhara hatta malati syams, dia tunggu sampailah matahari tu gelincir sikit. Summa qama fin nas, maka dia berdiri memberikan pidato kepada manusia, kepada pasukan dia. Dia kata, ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'al adu, wahai manusia, jangan kamu mengharapkan, jangan kamu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Naha anhu lima fihi min al-i'timad ala quwwatin nafsi warrukun ilaiha wa zalika sababul fashli wal kasri. Nabi SAW larang tu pasal apa? Pasal supaya dia tak i'timad. Dia orang yang beriman ni, tentera yang beriman ni, dia tidak akan bergantung kepada kekuatan diri dia. Dia duk berasa kata kekuatan dia itu, persiapan dia itu cukup sempurna dah, menyebabkan dia akan menang. Sebab tu kata la tatamannaw liqa'al adu, jangan kamu mengharapkan untuk bertemu dengan musuh kamu. Jangan harap untuk bertemu dengan musuh. Pasal apa Nabi larang tu? Larang tu pasal apa? Supaya tak ada perasaan i'timad kepada persiapan yang mereka buat. Jangan duk berasa cenderung kepada persiapan yang mereka buat, kerana kononnya itulah penyebab kepada mereka ini berjaya. Nabi kata tu.
Itu syarah. Kemudian Nabi kata was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Apa makna al-afiyah ni? As-salamatu min jami'il muallimati wal mukhalafat, selamat daripada segala perkara-perkara yang menyakitkan dan perkara-perkara yang bertentangan. Itu afiyah. Afiyah tu sihat, sihat tu sihat. Kemudian al-afiyah, al-afiyah ni selamat daripada segala perkara yang menjadi penyebab kepada kekalahan, perkara yang menyakitkan dan sebagainya. Nabi kata jangan kamu duk berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan afiyah. Fa iza laqitumuhum, kalau kamu dah jumpa dengan musuh, fasbiru, maka sabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah dhilalis suyuf, di bawah bayangan pedang. Hadirin mukminin rahimakumullah, apakah dimaksudkan kata dengan ayat ini, dengan perkataan ini Islam suruh kita berperang dalam semua keadaan? Tidak. Tapi dalam keadaan kita telah berada pada medan perang, kita berada pada medan perang, orang-orang yang berada dah pada medan perang, maka pada waktu itu syurga bagi mereka adalah di bawah bayangan syurga, di bawah bayangan kilatan pedang. Bagi siapa? Bagi orang yang telah memang dia ditentukan kepada dia untuk berperang. Islam ni dia bukan semua keadaan perang. Islam ni ada keadaan dia ketika-ketika yang aman, ketika yang damai. Ada ketika yang perang. Perang ni pasal apa? Allah Ta'ala kata apa? Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dibenarkan kepada orang-orang yang beriman ini untuk mereka itu bangun berperang apabila mereka dizalimi. Sebab tu Nabi bila dia pergi perang di mana-mana pun 27 kali tu, dan dalam banyak syariah peperangan yang Nabi tak sertai, semua yang Nabi bagi tawaran dulu. Okey, hampa serah diri. Kalau hampa tak serah diri, maka kita berlaku perang. Aslim taslam. Islamlah dulu kamu, barulah kamu akan selamat. Kemudian ada perbincangan tentang jizyah dan sebagainya. Islam pun bukan nak perang, tapi kalau dah duduk dalam medan perang, ketahuilah, wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah kilatan pedang. Kerana orang yang lari daripada perang ni tuan-tuan, dia salah satu daripada 7 dosa besar yang susah nak diampunkan. Apa dia salah satu dia? Wattawalli yaumaz zahfi. Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat, jagalah diri kamu jangan terjebak dalam 7 dosa yang menghancurkan. Al-muhlikat, al-mubiqat ay al-muhlikat. 7 syirik apa semua. Dan Nabi sebut salah satu dia wattawalli yaumaz zahfi, lari daripada perang. Orang yang dah duduk di medan lari daripada perang. Ini cerita yang Nabi kata wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah kilatan pedang bagi orang yang telah berada di medan perang. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda dengan berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah Tuhan yang menurunkan Alkitab, Al-Quranul Karim, wa mujriyas sahab, Tuhan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan Tuhan yang menghancurkan tentera al-ahzab, ihzimhum, hancurkanlah mereka, wansurna alaihim, dan menangkanlah kami ke atas mereka. Doa ni tuan-tuan, doa tengah perang. Tadi saya dengar khutbah tadi ni, boleh kan? Parlimen dah bubar, dah masuk sikit. Saya dengar khutbah tadi ni, dia baca doa ni, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum, hancurlah mereka. Siapa yang Nabi minta untuk hancur tu? Tentera al-ahzab, ataupun orang yang sama dengan tentera al-ahzab dengan makna kafiah dan sebagainya. Pertembungan sekarang ni adalah pertembungan campuran semua. Dan ni 20 hari bulan ni, sementara nak sampai 19 hari bulan ni, kita masih ada sebulan lebih kurang ni tuan-tuan. Tuan-tuan, dia mainlah gabungan mana pun ada semua. Dia kata tadi khutbah tadi dia sebut, saya kenal dia pun kenal saya. Khatib tu bukan di kampung saya, di luar Korea. Dia kata kena pilih
gabungan orang yang berakidah dengan akidah Islam. Gabungan yang orang berakidah dengan akidah Islam. Siapa dia? Lah ni semua gabungan, ada orang Islam dan ada orang yang bukan Islam. Semua gabungan ada lah. Lepas tu dalam khutbah yang kedua pula, dia baca ayat ni pula. Dia baca hadis, dia baca doa ni pula. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, wahai Tuhan yang menghancurkan tentera al-ahzab, ihzimhum, hancurlah mereka daripada kalangan barisan dan pakatan. Makna dia hak mana? Dia hak perikatan. Oh, kacau tuan-tuan. Doa ketika perang. Perang tu adalah pertembungan di antara kelompok yang satu yang ada iman dengan kelompok yang tidak ada iman. Itu cerita dia. Jadi dia nak pasang doa tu bagi kena jugalah. Nak minta, ya Allah bantulah kami, pasal pada zon kami yang paling benar. Silakan. Sebab siapa-siapa pun dia akan zon. Dia pegang tu kerana dia zon, kerana dia sangka kata dia pegang tu paling benar. Tuan-tuan, 20 tahun dah kuliah di masjid ni, tak pernah sebut aku ni. Tak pernah sebut aku ni. Patah balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Allahumma munzilal kitab, doa ni doa yang Nabi SAW sebut dalam suasana perang. Dan siapa yang dihadapi oleh Nabi tu? Yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi tuan-tuan tengok, di zaman Nabi tak berlaku pertembungan di kalangan orang-orang yang beriman, sama-sama ada iman, tak. Tapi lepas zaman Nabi, zaman Ali berlaku. Kan berlaku dalam Siffin dan juga Jamal. Kan? Berlaku. Waktu itulah kita tengok ayat yang disebut dalam surah Al-Hujurat tu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah Ta'ala kata apabila berlaku pertembungan ta'ifatani minal mu'minin, dua golongan daripada kalangan orang yang beriman, dua-dua beriman. Tuan-tuan, takkan kita nak kata Aisyah tak beriman? Takkan kita nak kata Az-Zubair tak beriman? Ni orang-orang yang berada dalam kedua-dua kelompok ni. Ammar bin Yasir, orang-orang dia adalah orang yang ada iman. Allah Ta'ala kata apabila berlaku pertembungan di antara orang yang beriman, wa in ta'ifatani minal mu'minina taqtatalu fa aslihu bainahuma, kamu kena ada orang yang pergi lakukan islah di antara keduanya, damai antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalaulah salah satu daripada kedua pihak itu tak mau, enggan untuk damai, faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang-orang yang buruh itu, orang-orang yang enggan itu. Tuan-tuan, itu ayat tu asas ataupun ayat yang Allah Ta'ala bagi tahu kalau berlaku pertembungan sesama Islam, sesama orang yang beriman. Zaman Ali berlaku, bila habis peperangan, orang mai tanya, sahabat-sahabat penyokong Saidina Ali ni mai tanya. Kita tengok dia punya akhlak yang diajar kepada Ali. Orang tanya kepada Ali, amusyrikuhum, puak-puak ni musyrik kan ni? Puak-puak yang lawan dengan kita ni. Ali kata apa? Hum minasyirki farru, depa ni lari daripada syirik, depa tak buat syirik. Generasi sahabat, tuan-tuan, sebahagian daripada mereka itu yang terlibat dalam Siffin dan Jamal itu, dan Jamal khususnya, adalah generasi sahabat. Takkan mereka itu musyrik? Bila ditanya kepada Sayyidina Ali, amusyrikuhum, apakah mereka itu orang musyrik? Sayyidina Ali kata, tak. Hum minasyirki farru, mereka ni lari daripada syirik, mereka tak mau syirik. Amunafiquhum, kalau macam tu boleh jadi mereka ni munafik. Sayyidina Ali kata, tak. Al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila, orang munafik tak ingat Allah melainkan sedikit, tapi mereka ni orang yang ingat Allah banyak. Lalu ditanya kepada Sayyidina Ali, izan famanhum, kalau macam tu mereka ni siapa? Sayyidina Ali, tuan-tuan tengok jawapan Sayyidina Ali dalam pertembungan antara sesama orang yang beriman, sama-sama orang yang mengucap. Dan pertembungan waktu tu bukan pertembungan di kota Undi tak. Pertembungan pada ketika itu adalah pertembungan di Medan. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata, hum ikhwanuna, depa tu adalah adik-beradik kita.
saudara mara kita. Mereka tu adik-beradik kita, saudara mara kita. Orang Islam macam kita. Allazina, yang mereka itu telah bersikap bagau alaina, mereka berlebihan ke atas kita. Pada pandangan mereka tu, pandangan mereka tu yang betul. Sayyidina Ali tak kata musyrik, Sayyidina Ali tak kata munafik, Sayyidina Ali tak kata mereka tu ahli neraka, Sayyidina Ali tak kata tu semua. Tapi Sayyidina Ali kata apa? Mereka ni adalah orang Islam. Pasal pertemuan antara manusia ni tetap dia akan berlaku. Ketidakpuasan hati di kalangan manusia. Maka tuan-tuan, nak sebut, dia ada 3-4 kali Jumaat lagi ni, ada 4 kali Jumaat lagi, akan keluar lagi ayat-ayat yang seumpama ini boleh jadi. Doa-doa yang seumpama ini. Dia tak kira barisan ke, perikatan ke, apa nama, pakatan ke, mana-mana salah satu. Semua itu adalah parti politik. Dan mereka semua tu adalah orang yang ada pandangan politik. Mereka pilih masalah siapa betul hak tu perbincangan pada medan mereka. Cuma hak nak sebutnya, janganlah duk pi ambil hadis, duk pi ambil ayat-ayat Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab ihzimhum, hancurkanlah mereka itu ya Allah, sebagaimana kamu telah hancurkan orang-orang Ahzab. Tuan-tuan, kalau kata barisan baca doa tu, ihzimhum, hancurkan mereka itu, iaitulah geng pakatan dengan geng perikatan. Perikatan pula baca ihzimhum, kau celaru tu kan. Pemikiran manusia akan jadi cukup celaru. Bahaya kalau kita pergi ambil apa nama nas-nas yang berkaitan dengan ketika perang, pertembungan di antara Muslim dan kafir dibawa masuk kepada kita. Dalam pertembungan kita adalah pertembungan sebenarnya pertandingan persaudaraan, dan sudah tentulah ada satu pihak daripada kalangan mana-mana pihak itu yang ada hujah yang cukup besar. Minta maaf tuan-tuan, lebih kurang tak ada kimping kat siapa-siapa, tak ada kimping kat siapa-siapa. Cuma kita nak sebut kata keperluan untuk kita berhati-hati dalam keadaan yang seumpama ini. Nabi SAW sebut Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab, Tuhan yang menjalankan awan, Tuhan yang telah menghancurkan tentera Ahzab, hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami ke atas mereka. Mereka ni dirujuk kepada orang musyrik, dirujuk kepada orang musyrik. Tuan-tuan hadirin mukminin, hadis yang terakhir untuk malam ni, hadis yang ke-1325, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thintani la turaddan aw qallama turaddan ad-du'a'u 'inda an-nida'i wa 'inda al-ba'si hina yulhimu ba'dhuhum ba'dha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Jihadnya, dalam kitab jihad, dalam kitab Abu Dawud dalam bab jihadnya. Daripada Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watan, dua doa, la taruddan au qallama taruddan. Dia dua doa ni tidak akan ditolak ataupun sedikit sangat ditolak. Iaitulah doa yang pertamanya adalah doa ad-du'a'u 'indan nida, doa ketika mana azan, yakni doa mengiringi azan, doa lepas azan itulah doa selepas azan, yang Nabi SAW sebut dalam sepotong hadisnya. Nabi kata, apabila kamu dengar nida azan, faqulu misla ma qala al-muadzin, maka berkatalah kamu macam mana muadzin tu berkata, summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepada aku, jawab azan tu. Yang keduanya, selawatlah ke atasku. Kemudian yang ketiganya, summa saduliyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada aku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya kedudukan wasilah ini adalah kedudukan yang paling tinggi dalam syurga. Siapa yang buat 3 step ni, 3 perkara ini, wajabat lahu syafaati, wajiblah bagi dia dapat syafaat aku. Jawab azan, salawat kepada Nabi dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiganya, minta supaya Allah bagi al-wasilah. Allahumma rabba hazihi ad-da'watil
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah, ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berilah kepada Muhammad itu al-wasilah. Al-wasilah tu apa? Nabi kata fa innaha manzilatun fil jannah, dia adalah kedudukan yang paling tinggi dalam syurga. Buat 3 perkara ni, wajabat lahu syafaati, wajiblah bagi dia untuk mendapat syafaat daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa indal ba'si, yang keduanya, ketika mana berada dalam perang, ketika mana sebahagian daripada mereka berusaha untuk membunuh sebahagian yang lain, yakni duduk dalam keadaan perang. Doa ketika mana duduk dalam keadaan perang, dan doa ketika mana doa selepas azan. Dua doa ni sintani la taruddan au qallama taruddan. Dua doa ni tidak akan ditolak. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa indal azan, doa selepas azan tu, dan yang keduanya doa ketika mana indal ba'si, ketika mana al-ba'si ay al-harbi, ketika mana duduk dalam perang. Ketika mana duduk dalam perang. Perang ni dia berlaku di antara kelompok sama ada burah ataupun kelompok yang kufur, kelompok yang kafir, ke atas kelompok yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah, hadis-hadis kita pada malam ini, hadis-hadis yang kita baca pada malam ini adalah hadis yang menyebut tentang fadilat jihad. Dalam sebahagian keadaan, jihad itu dirujuk kepada perang. Kita sebut dalam muqaddimah bab ni. Bab ni antara bab yang panjang, hadis dia lebih daripada 40 hadis yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ni. Tuan-tuan, hadis ketika muqaddimah bab jihad ni, kita berjihad ni kita dah sebut. Tuan-tuan, jihad dan qital dua benda yang berbeza. Kita jangan letakkan dia dalam satu ragam. Perang satu pasal. Perang itu adalah sebahagian daripada jihad. Tapi bila sebut kata jihad, jihad tu bukanlah membawa makna perang semata-mata. Sebab dia jihad tu makna dia kesungguhan. Sebab itulah Nabi SAW sebut apa? Orang yang bantu para armalah. Orang yang bantu para armalah. Orang armalah dia adalah janda. Janda yang kematian suami, dia membesarkan anak dia dan sebagainya. Orang yang membantu as-sa'i 'alal armalati. Orang yang bantu para janda ini kal mujahidi fi sabilillah, dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang berjihad pada jalan Allah. Dan dalam banyak keadaan yang lain juga Nabi SAW sebut orang yang keluar belajar. Ni adik-adik kita yang belajar kan, Nabi SAW sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menempuh satu perjalanan untuk dia mendapat ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Sebahagian daripada jihad adalah jihad ilmu. Jadi bila kita baca, kita sebut jihad tu, kecuali kita sertakan dengan perkataan qital, dengan kita kata perang, perang tu barulah dia membawa makna perang. Tapi kalau jihad dengan makna yang umum, itu adalah kesungguhan, kerja buat untuk meninggikan Islam dan sebagainya. Itu semua adalah termasuk dalam kalangan jihad. Jadi semua ni, hadis-hadis ni, hadis yang menyebut tentang kelebihan jihad, dan dalam beberapa keadaan dia merujuk kepada jihad qital, jihad berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk kehidupan dan menghidupkan orang lain, memberikan kehidupan kepada orang lain juga, itu juga sebahagian daripada jihad. Jihad ilmu, menyebarkan ilmu dan sebagainya, semua itu adalah sebahagian daripada jihad pada jalan Allah qadi Rabbul Izzati wal Jalal, meniaga dan sebagainya. Itu juga mudah-mudahan dia termasuk dalam kalangan jihad. Bersungguh-sungguh buat kerja untuk memberikan kehidupan dan memakmurkan muka bumi ini dengan cara yang tepat, kan? Berniaga lah, berniaga apa? Termasuklah berniaga repuk lekor yang haram makan masuk neraka. Ni mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir-akhir itu bukan saya kata, orang lain kata. Orang lain kata, ada orang tanya dia apa hukum makan repuk lekor. Dia kata hukum makan repuk lekor tu adalah haram, pasal dia proses repuk lekor tu sekali dengan darah-darah dan sebagainya.
Dan bila haram ni, semua darah, semua daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, tempatnya adalah dalam neraka. Dia nak kata Melaka ke neraka, wallahualam, tapi terkeluar daripada mulut dia adalah neraka. Tajuk tu bagi orang lain dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.